Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat-sahabat sekalian, bro-bro saya sekalian, apa khabar semua? InsyaAllah video saya kali ini juga pendek. Saya cuma ingin berbicara tentang seorang ahli politik yang paling malang dalam sejarah Malaysia, iaitulah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, saya rasa tidak perlulah saya memanjangkan pengenalan berkenaan dengan beliau. Ramai di antara kita, bahkan anda yang menonton video ini pun rasanya lebih banyak tahu berkenaan dengan Anwar berbanding dengan saya. Saya cuma hendak menggariskan beberapa perkara yang membuktikan ataupun menunjukkan yang Anwar ini sebenarnya adalah ahli politik yang paling malang dalam sejarah Malaysia ini. Yang pertamanya, tuan-tuan dan puan sekalian, ketika awal tahun 1990-an, Anwar ini dianggap sebagai the rising star dalam kerajaan Malaysia. Dianggap sebagai masa depan untuk kerajaan Malaysia, masa depan untuk UMNO itu sendiri. Memang dah disebut-sebut sebagai calon Perdana Menteri yang terbaik yang akan menggantikan Datuk Seri Dr. Mahathir, sekiranya Datuk Seri Dr. Mahathir pada ketika itu meletakkan jawatan ataupun berundur daripada jawatan Perdana Menteri. Tetapi pada tahun 1998 kita semua tahu apa yang telah berlaku. Anwar disepak daripada kerajaan oleh Dr. Mahathir dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara akibat beberapa kesalahan. Kemudian bila Anwar dibebaskan, Barisan Alternatif dan juga Pakatan Rakyat pada ketika itu masih lagi belum cukup kuat untuk memenangi pilihan raya umum. Walaupun ada peningkatan, semakin lama semakin meningkat dan sebagainya, sehingga dapat memecahkan monopoli 2/3 Barisan Nasional pada tahun 2008, tetapi mereka masih lagi jauh untuk memenangi pilihan raya umum. Jadi Anwar sekadar berpuas hati sebagai ketua pembangkang sahaja pada ketika itu. Namun oleh kerana Anwar mahu juga mendapat jawatan tertinggi, maka dia cuba untuk menjadi Menteri Besar Selangor dengan mengaturkan langkah kajang yang tidak popular itu. Di mana langkah kajang itu bukan setakat memadamkan langsung kerjasama antara PAS dengan PKR, sekaligus menyebabkan PKR menjadi sangat lemah pada ketika itu. Anwar sendiri pula sekali lagi disumbatkan ke dalam penjara akibat skandal Saiful Bukhari Azlan. Kemudian kita panjangkan lagi pada tahun 2018, minta maaf, di mana pada ketika itu Pakatan Harapan dilihat mempunyai peluang yang sangat cerah untuk memenangi pilihan raya umum. Dek kerana itulah PKR sanggup meminjamkan, membenarkan rakan-rakan dalam komponen Pakatan Harapan seperti DAP dan terutamanya Atok untuk menggunakan lambang PKR bagi bertanding dalam pilihan raya umum yang ke-14. Dan sejarah telah menyaksikan Pakatan Harapan menang dengan agak bergaya. Masing-masing dah nampak dah, ini adalah peluang, this is the chance. Ini kalilah Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri Malaysia. Tetapi ada masalah. Pada ketika itu Anwar masih lagi berada dalam penjara. Jadi macam mana nak buat? Jadi persetujuan pun telah dicapai, di mana Tun Mahathir akan menjadi Perdana Menteri selama 6 bulan sahaja. Mereka akan membebaskan Anwar dan Anwar akan bertanding menjadi MP. Dan selepas 6 bulan, Dr. Mahathir akan menyerahkan kembali kuasa kepada Anwar. Dan segalanya memang dah ikut skrip lah. Anwar mendapat pengampunan diraja. Anwar pun mengorak langkah Port Dickson dan bertanding di Port Dickson, menang sebagai MP, dan ramai menyatakan bahawa memang this is the time. Inilah masanya Anwar akan menjadi Perdana Menteri. Apatah lagi Mahathir dan juga DAP serta PAN pastinya akan terhutang budi kepada PKR, kerana pada ketika itu PKR yang telah membenarkan mereka, lambang mereka digunakan oleh rakan-rakan parti dalam Pakatan Harapan. Tetapi macam biasalah, Atok dia main silat kuntau tai chi. Atok main tai chi dia daripada 6 bulan lanjut pergi ke 2 tahun. Daripada 2 tahun lanjut pergi ke sampai habis sidang APEC. And then lepas tu Atok kata ikut suka saya kalau saya nak letak jawatan bila pun. Akhirnya Atok meletakkan jawatan sungguh
pada 24 bulan Februari tahun 2020, tetapi dalam keadaan Atuk tidak menamakan Anwar sebagai pengganti beliau ataupun tidak menamakan sesiapa sahaja dalam Pakatan Harapan sebagai pengganti beliau, dan menyebabkan kerajaan Pakatan Harapan hancur begitu sahaja, digantikan dengan Kerajaan Perikatan Nasional yang terpaksa dibentuk untuk menyelamatkan keadaan. Anwar melepas lagi. Tak mengapa, tak ada masalah. Pakatan Harapan nampak kali ini memang kita akan merampas kembali Putrajaya dengan slogan kembalikan mandat rakyat. Dan Anwar terus menobatkan dirinya sendiri sebagai Ketua Pakatan Harapan dan juga Ketua Pembangkang. Menobatkan diri sendiri. Saya kena highlight perkataan tu. Tak ada siapa pun dalam Pakatan Harapan yang menobatkan Anwar sebagai Ketua Pembangkang ataupun Ketua Pakatan Harapan, melainkan Anwar sendiri. Itu menunjukkan keterdesakan yang tahap dewa. Kerana bagi Anwar, untuk menjadi calon Perdana Menteri, dia harus menjadi Ketua Pakatan Harapan. Tetapi kita dapat lihat DAP, PAN dan juga Warisan seolah-olah macam tidak pernah mengiktiraf pun Anwar sebagai Ketua Pakatan Harapan. Selepas persidangan Parlimen 18 Mei hari itu, DAP, Warisan, PAN dan juga serpihan geng Atuk telah mengadakan sidang media bersama-sama atas nama Pakatan Harapan. Dan perkara itu dismiss oleh Anwar. Anwar kata ini bukan meeting PC Pakatan Harapan. Sebab kalau PC Pakatan Harapan sepatutnya saya yang lead. Tetapi DAP, PAN, Warisan tidak mempedulikan langsung Anwar, sebaliknya membiarkan sahaja Mahathir lead PC Pakatan Harapan selepas sidang Parlimen yang lepas itu. Dan nampak dah bibit-bibit Anwar ini bakal disailang. Tetapi Anwar masih lagi cuba untuk meletakkan kepercayaan. Dan siri-siri pembincangan untuk meletakkan calon Perdana Menteri giat diadakan oleh Pakatan Harapan yang kini dah berubah jenama menjadi Pakatan Harapan Plus. Okey? Namun kita semua tahu semalam Anthony Loke bagi pihak DAP telah mengeluarkan kenyataan ketetapan daripada DAP, PAN dan juga Warisan ialah meletakkan Atuk sebagai calon Perdana Menteri Malaysia sekurang-kurangnya untuk tempoh 6 bulan dan juga Anwar sebagai timbalan Perdana Menterinya. Dan perkara itu terus ditolak sama sekali oleh geng-geng PKR. Nik Nazmi mengeluarkan kenyataan dengan keras mengaitkan dengan track record Atuk dalam isu peralihan kuasa sebelum ini tidak memungkinkan untuk mereka menerima tawaran tersebut. Akmal Nasir juga mengeluarkan kenyataan yang sama, iaitu mengatakan bahawa sudah tiba masanya Anwar Ibrahim ini diberikan peluang untuk memimpin gabungan, seterusnya memimpin negara. Farhash Wafa lebih keras, lebih tegas dengan mengungkit kepada DAP dan juga PAN. Inikah caranya kamu membalas kembali persahabatan yang telah terbina selama 20 tahun? Belum cerita tentang bagaimana mereka mengungkit betapa lambang mereka ini digunakan oleh DAP dan juga oleh PAN serta Atuk sendiri dalam usaha untuk menambat hati rakyat bagi memenangi PRU yang ke-14. Tetapi bila kita ingat DAP dan PAN mungkin okey, tak apalah, PKR cakap macam tu kita dengar. Tengok Faiz Fadil daripada PAN membidas Farhash Wafa dengan mengatakan bahawa Farhash tidak matang. Pergeseran-pergeseran ini tuan-tuan puan-puan sekalian menampakkan satu perkara sahaja. DAP, PAN dan Warisan, mereka tidak pernah beranggapan bahawa Anwar lah pemimpin mereka. Sebaliknya mereka lebih senang untuk bersama-sama dengan Mahathir atas beberapa faktor. Faktor pertama, kerana keupayahan Mahathir untuk menarik orang Melayu menyokong Pakatan Harapan Plus. Dan yang kedua, atas faktor usia dan juga faktor anak mungkin, Dr. Mahathir ini lebih mudah untuk dipegang. Wallahualam. Tetapi apa pun keadaannya, nampak sangat Anwar ini memang ditakdirkan untuk melepas sampai bila-bila. Nampak sangat Anwar ini ditakdirkan untuk tidak akan menjawat jawatan Perdana Menteri ataupun Menteri Besar sampai bila-bila. Takdirnya sampai bila-bilalah Anwar ini akan disailang oleh kawan-kawannya sendiri.
Kerana itulah kita katakan Anwar Ibrahim ini merupakan ahli parlimen, ahli politik yang paling malang dalam sejarah negara ini. Dan saya yakin sangat-sangat tuan-tuan puan-puan sekalian, bila Anwar bersara satu hari nanti, beliau akan bersara dengan penuh kekesalan, dengan penuh kempunan, dan juga dengan penuh persoalan. What if? Kalaulah. Tetapi berdasarkan kepada bunga-bunga yang ada, berkemungkinan besar itulah yang akan berlaku pada Anwar. Sampai bila-bila pun Anwar hanya akan kekal sebagai PM tepi. Minta maaf atas segala salah silap. Saya pohon maaf atas segala keterlanjuran kata. Dan saya doakan yang terbaik untuk negara ini dan juga rakyatnya, insya-Allah. Sila subscribe page FB saya dan juga channel YouTube saya, dan sharekan video saya, insya-Allah, untuk maklumat-maklumat yang terkini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada anda semua. Jumpa lagi dalam video saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi, dan selamat tinggal.